Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ada beberapa perkara yang kalau kita tengok dalam poster ni, kita cakap pasal iman, ilmu, amal, mata wang syariat, dina emas dan dina perak dan muamalah. Ada beberapa perkara ni. Tadi kita dah cakap tentang Tuan Haji telah bercakap tentang dinar dirham. Dinar dirham ni sebenarnya tidak berapa mustahak. Dia hanya satu kepingan emas dan kepingan perak. Yang mustahak itu mustahak. Yang mustahak dia adalah Allah SWT, sebab Allah telah masukkan kita ke dalam dunia ni. Dan dunia ni betul lah, sebagai macam kita telah dimasukkan dalam satu keadaan yang mana dunia ni adalah satu muslihat. Satu muslihat yang mana kita kena kembali kepada yang asal. Jadi pada zaman ini adalah zaman yang paling gelap sekali dalam umat, bukan umat Islam, umat manusia. Sebab kita pun seperti apa yang kata Cik Ghazali tadi, kata bahawa fitrah kita dah hilang. Yang sebenarnya bukan kita ketagihkan kertas tu tau. Kita bukan ketagihkan kertas, kita ketagihkan pada nombor-nombor dan angka-angka. Dia macam memukau kita, majis. Satu macam orang Indonesia kata majis. Saya balik pada Indonesia ni, majis dia satu yang memukau kita daripada. Jadi keadaan ini telah berlaku dalam sejak berapa tahun? Yang sejak tahun kurun ke-19 lah. Kurun 19 ni ada beberapa perkara berlaku yang mana telah mencorakkan pemikiran kita. Lepas tu mencorakkan cara gaya hidup kita. Dah sampailah kita sekarang yang mana kita hanya kita macam tak ubah macam robot-robot ni. Dan kita lihat di mana-mana orang Islam, kita lihat di mana-mana, macam di mana-mana pun, kalau kita fikir pada satu ketika tu dalam dunia ni ada 40 orang saja yang bergelar bilioner. 40 orang 40 bilioner yang kaya lah, yang ada banyak nombor lah. Yang banyak nombor pada kita, banyak nombor lah, banyak harta lah. Jadi di dalam negara-negara kita tengok secara kasar, negara-negara yang mana negara macam Liberia ke, kaya dengan harta dengan galian. Ecuador, Zimbabwe. Jadi kita tengok sebab apa negara-negara ni miskin. Kenapa negara ni miskin? Padahal pada zaman Rasulullah SAW tu, kan kita tengok macam mana Rasulullah SAW itu berpindah daripada Mekah ke Madinah. Jadi kita kata Rasulullah SAW berpindah daripada, ini sejarah Mekah ke Madinah. Kita tahu tadi Mekah dengan Madinah tak ada apa-apa, tanah pasir. Tapi mereka berpindahnya atas satu saja, meninggalkan Mekah tu atas satu keyakinan bahawa Allah akan menjaga mereka, meninggalkan segala harta-harta, pergi ke Madinah. Dan Madinah inilah mana Rasulullah SAW telah membina, bukan membina negara, bukan membuat perlembagaan,
apa yang Rasulullah SAW buat di Madinah atas keyakinan berpindah daripada Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah adalah muamalah. Muamalah ni kalau kita amalkan, kalau kita turuti, kita tidak akan lupa kepada yang menjadikan kita, dan tidak kita akan lupa kepada mana tujuan kita. Kita datang kepada Allah SWT, kita akan kembali kepada Dia. Kita masuk dalam dunia dengan penuh pancaroba, dengan penuh dengan magic tadi, dengan ni, kita tidak akan lupa. Jadi kita harus kembali kepada muamalah. Jadi kita gunakan pada zaman ini, sebab kita ni telah dipukau seperti zaman Sina Musa. Adik-adik magis tu menampak ular-ular itu. Jadi bila Sina Musa mencampakkan tongkat itu, habis ular-ular lain ditelan. Jadi kita sekarang dini hari ini, kita nak buat dengan izin Allah SWT, kita nak gunakan dinar dirham ni untuk menghapuskan magis duit-duit kertas, nombor-nombor dan angka-angka yang hanya di angan-angan kita, hanya di kepala otak kita saja, ke awang-awang, tak ada benda. Kita kata kita nak jadi millionaire lah. Ingat tak 1997 apa jadi? Krisis Krismon, orang Indonesia cakap apa jadi? Krisis moneter kan. Tiba-tiba duit kita jadi milioner, jadi bukan milioner, bilioner jadi milioner. Jadi macam mana boleh benda tu boleh terjadi? Kalau kata kita ada emas 1 kilo, boleh tak 1 kilo emas tu boleh jadi 1/2 kilo? Tak boleh kan? Boleh tak seorang datang rumah kita, datang negara kita, pergi kat tu ambil kita punya emas kita daripada main negara? Ini tak ada. Dia tak apa, dia duduk kat sana, dia pom, dia buat je, semua jatuh macam tu. Inilah yang kata-kata magis tu ya, yang kita kena kembali kepada, kita nak balik-balik. Jadi kita cakap pada, dan tadi apa ni yang kita nak apa tadi adalah balik kepada muamalah. Muamalah melalui dinar dan dirham. Dirham ni adalah sebab Rasulullah SAW bila sampai ke Madinah, Rasulullah SAW telah membuat membina satu cara yang mana kalau kita ikut cara tu, kita tidak akan sesat, dan kita tidak akan tidak akan terpukau dengan magis-magis ini. Bermakna apa yang Rasulullah bawa tu adalah agama kita. So dia ada tanya-tanya besar, sama ada kita ni betul-betul ke agama Islam ni, betul-betul tak, ataupun kita ni semayang benda lain kita buat cara lain. Bila berniaga, gunakan duit kertas. Yang kita tahu yang benda yang Yahudi juga yang mencetaknya. Kita membantu doang. Kita pergi ke Tesco, yang kita tahu bahawa kalau hari Sabtu ni Tesco punya duit semua pergi ke Israel. Betul. Lepas tu yang mana yang Carrefour tu semua duit-duit dia pergi ke Perancis. Yang Giant tu pergi ke Hong Kong. Jadi orang di sana tidak ada menampak langsung. Jadi kalau negara Zimbabwe itu yang kaya bawah tanah dia dengan emas, dengan apa, tak dapat apa-apa. Macam kita ni, mana kita punya emas, kita punya, mana kita punya minyak ni. Kita tahu kan, $1 tu yang dicetak, harga dia berapa dicetak? 4 sen. Petronas Penapisan Malaysia, satu hari kita keluarkan 3
3,000 barrel satu hari. Sekarang kita kata RM1, $1 satu barrel. 300,000 kali 100, 3 juta, 30 jutaan nombor. Pada hakikatnya kali 4 sen. Kadang-kadang kali 4 sen. Itu pada satu penipuan. Jadi kita tidak boleh tidak boleh kita melarutkan benda ini, sebab ini adalah cara-cara penguasaan riba yang mana Allah telah tegak. Jadi kalau kita nak beragama balik pada kita punya din, pada agama kita, mula-mula sekali kita kena balik pada Allah SWT. Lepas tu barulah kita balik kepada apa yang Rasulullah SAW buat. Rasulullah SAW kata ini dia duit kamu, dinar, dirham, ini 72 biji gandum, ikut je lah. Oh tapi tak ada sekarang, ulama sekarang tak ada. Dia kata dia ada di apa yang kita panggil sekarang apa ni, practical, pragmatis. Oh sebab semua orang buat, kita ikut lah. Padahal dia tahu dalam Quran Allah kata kalau kita ikut sebanyakkan orang dalam dunia ni kita akan sesat. Jadi kita sekarang sesat lah sebab kita ikut semua orang. Kita gunakan ketan. Orang kata ketan yang ada value. Ulama kata ada value. Tanya lah siapa ulama sekarang yang top-top lah. Yusuf Qaradawi. Siapa lagi ada sini kat sini? Zaharuddin. Dia kata ni orang semua pakai, orang semua kata macam tu lah, apa ni, dia dah terkena magis kan, dah kena magis. Dia kata lepas tu dia nak tipu kita. Kita tahu bahawa US dollar tu hanya US $1 4 sen je. Sudah dia kepas kita punya petrol daripada Melaka, dia harga 4 sen, dia kata 100. Dia kata 100, tapi 4 sen. Ulama kata ni betul lah 100. Takkan kita ikut ulama ni? Maknanya kalau kita ikut ulama ni, kita tak guna akal kita. Maknanya sama ada kita kata ulama ni tak betul. Tak betul. Memang tak betul. Dia boleh cakap mana-mana lah, dia boleh kata, tapi sebenarnya tak betul. Sebab kita tahu, orang Amerika pun tahu. Sebab tu orang Amerika sekarang dah tolak US dollar. Banyak sekarang orang dah tolak duit kertas. Jadi kita insyaAllah kita nak kembali balik. Yang pertama sih kita kembali kepada Allah SWT. Lepas tu kita kembali kepada dinar dan Rasulullah SAW. Dan kita mulakan kepada muamalah. Dan insyaAllah kita akan recover balik kita punya fitrah. Kita kembalikan balik kita punya din kita, agama kita. Dan kita hanya dalam usaha kita ni, kita berpegang pada Allah SWT saja. Kita akan buat dengan atas niat itu. Inilah kita panggil setiap minggu ni, kita panggil pasal itu lah. Kita hanya panggil pada kita semua orang kembali kepada Allah SWT, kembali kepada Rasulullah SAW punya cara, dan kembali kepada amal balinah, dan kembali pada muamalah. Dan kita mulakan dengan dinar dan dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.